Baik Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi dalam tajuk kedua yang akan kita bincangkan, yang akan kita telah dirancangkan oleh bahagian psikologi dan kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia, berkenaan dengan satu tajuk penting yang akan dilaksanakan di bawah modul kejayaan psikologi bagi KPM, iaitu yang bertajuk krisis bencana alam dan kesejahteraan. Baik, sebelum kita pergi dengan jauh, kita tengok dulu apakah itu yang dimaksudkan konsep asas krisis. Setiap manusia sebenarnya mengalami krisis. Intensiti krisis adalah berbeza bagi setiap individu, bergantung kepada cara mereka mempersepsi dan cara gaya individu menangani sesuatu krisis. Konsep asas krisis. Krisis merupakan satu keadaan yang berlaku tanpa diramal dan menyebabkan individu dalam keadaan terganggu dan bercelaru. Artinya, krisis berlaku apabila keseimbangan psikologi manusia terganggu dan mekanisme menangani masalah tidak mampu membawa semula individu kepada keseimbangan itu. Maknanya, keseimbangan psikologi manusia ni sebenarnya bukan dalam keadaan stabil. Tetapi apabila ianya terganggu, dan mekanisme menangani masalah tidak mampu lagi membawa semua individu kepada keseimbangan itu, itu yang akan berlaku krisis. Konsep asas krisis. Apa itu konsep asas krisis? Iaitu apa-apa kejadian yang menimbulkan tekanan atau situasi bahaya berpotensi untuk mencetuskan krisis. Acara atau situasi yang berlaku pada akhir siri tekanan mungkin kecil, menjadikan keadaan lebih daripada individu dapat menanganinya. Jadi situasi yang berlaku pada akhir siri tekanan itu mungkin kecil, menjadikan keadaan lebih daripada individu dapat menangani. Di konsep asas krisis. Krisis berbeza dengan tekanan, kerana krisis mengakibatkan tempoh penstrukturan yang teruk disebabkan oleh kegagalan individu mengatasi kelangsungan hidup atau kekurangan sumber atau kedua-duanya. Jadi, krisis berbeza dengan tekanan kerana krisis mengakibatkan tempoh penstrukturan yang teruk disebabkan oleh kegagalan individu mengatasi kelangsungan hidup atau kekurangan sumber atau kedua-duanya. Jadi, krisis dia adalah satu konsep lain, tekanan lain. Tekanan itu biasa dikaitkan dengan stres, ataupun satu cabaran ataupun satu pengalaman menghadapi satu masalah, keadaan berhadapan dengan satu masalah. Itu perbezaan antara krisis dengan tekanan. Biasanya bencana lah yang menyebabkan krisis itu berlaku. Bencana, ada macam-macam bencana. Macamnya rumah terbakar, banjir, oleh penyakit, dan bermacam-macam lagi. So, bencana boleh dibagi pada dua. Itu sama ada yang pertama bencana, yang kedua kejadian yang bukan bencana. Definisi bencana. Bencana artinya suatu kejadian yang menyebabkan gangguan kepada aktiviti masyarakat dan urusan negara. Menyebabkan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda, kerugian ekonomi dan kemusnahan alam sekitar yang melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasinya dan memerlukan tindakan penggemblengan sumber yang ekstensif. Itulah bencana. Macam sini
kita ada jerebu, banjir kilat, bencana. Okay, kejadian bukan bencana pula, artinya bermaksud kejadian atau kemalangan yang bersifat kecemasan yang melibatkan sejumlah kecil mangsa dan kesannya hanya kepada mangsa yang terlibat. Jadi kejadian bukan bencana ni adalah kemalangan yang bersifat kecemasan yang melibatkan sejumlah kecil mangsa. Okay, kejadian atau kemalangan yang bercorak ini tidak mempunyai kemungkinan untuk merebak. Kejadian atau kemalangan ini kebiasaannya dapat dikendalikan dalam tempoh yang singkat oleh agensi-agensi yang berkenaan dengan menggunakan sumber atau kemudahan yang minima di peringkat tempatan. Contohnya, kemalangan kenderaan, kebakaran kecil atau kemalangan kecil di tasik atau sungai. Baik, kejadian bencana alam, bencana industri. Bencana alam termasuklah keadaan banjir, ribut, gempa bumi, tsunami, ombak besar, kemarau dan tanah runtuh. Sebaliknya bencana industri seperti contohnya letupan, kebakaran, pencemaran, kebocoran bahan-bahan berbahaya, kilang, loji, sebagainya. Okey, kejadian bencana. Kejadian bencana juga yang lain adalah seperti kemalangan melibatkan pengangkutan, penyaluran dan pemindahan bahan-bahan berbahaya. Yang keempat, keruntuhan bangunan dan struktur khas. Yang kelima, yang I, kemalangan udara yang berlaku di kawasan yang berkependudukan tinggi. Pesawat, apa ni, kapal terbang. Yang jatuh, apa tu, ke bawah kawasan perumahan sebagainya. Ataupun kemalangan udara sebuah pesawat hilang daripada radar dan hilang daripada dapat dikesan oleh pihak berkuasa. Sama dalamnya banyak penumpang. Yang lain, pelanggaran atau kegelinciran kereta api dan lain-lain sistem pengangkutan rel yang melibatkan jumlah mangsa dan kemusnahan harta benda yang besar. Yang ke 67, kebakaran yang melibatkan kawasan yang luas, termasuklah kebakaran bangunan tinggi dan struktur khas yang mempunyai ramai orang. Kejadian bencana yang lain, kejadian empangan, tekungan air pecah, kemalangan kimia, biologi, radiologi dan nuklear yang melibatkan pepasangan atau yang berkaitan dengannya, yang mana kemalangan ini berkemungkinan boleh merebak dan mengakibatkan kehilangan nyawa, kemusnahan harta, benda atau pencemaran alam sekitar serta menjejaskan aktiviti setempat. Kejadian jerebu yang meninggalkan kesan kecemasan alam sekitar yang menggugatkan keselamatan, kesihatan dan ketenteraman awam dalam pentadbiran kerajaan dan aktiviti ekonomi negara. Kemudian kejadian penularan wabak penyakit berjangkit yang tidak terkawal atau pandemik yang macam sekarang inilah COVID-19 kan. Okey, dulu kalau kita tengok penularan wabak ni kita tak dapat nak bayangkan bila jadi seperti COVID-19 ni kita boleh nampaklah kesan jelas kejadian bencana tu. Lain-lain kejadian bencana yang diisytiharkan saya tak oleh pihak kerajaan. Okey, itu saja. Dan sampai ini boleh menjawab dalam program yang dah dilampirkan dan semoga mendapat sedikit perkongsian dari tajuk bencana, krisis bencana yang telah dipaparkan tadi.